Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar tentang Bab 2 Aplikasi Teknologi, Reka Bentuk Aquaponik, Tingkatan 2 bersama Cikgu Hani. Pada hari ini kita akan lihat dua subtopik iaitu 2.5.4 Melakar reka bentuk sistem aquaponik bermaklumat dan 2.5.5 menganalisis lakaran reka bentuk sistem aquaponik. Menerusi dua subtopik tersebut, kita akan lihat 4 perkara ini. Yang pertama, reka bentuk sistem aquaponik. Yang kedua, beberapa contoh lakaran reka bentuk sistem aquaponik. Yang ketiga, kita akan lihat juga cara untuk membuat lakaran reka bentuk sistem aquaponik. Dan akhir sekali, kita akan belajar kaedah untuk menganalisis lakaran reka bentuk sistem aquaponik. Seperti yang telah kamu belajar dalam subtopik sebelum ini, terdapat beberapa reka bentuk sistem kitaran air bagi teknologi aquaponik. Reka bentuk aquaponik ini juga akan mempengaruhi kos awal untuk menyediakan sistem aquaponik tersebut. Kita juga perlu melihat kesesuaian sistem aquaponik ini sama ada untuk tujuan komersial ataupun sebagai sekadar landscape di rumah. Di sini terdapat beberapa contoh reka bentuk sistem aquaponik. Okey, yang pertama adalah reka bentuk raft. Okey, yang kedua adalah ebb dan flow dan yang ketiga dan keempat adalah sistem NFT. Sebelum membuat lakaran reka bentuk sistem aquaponik, kamu perlu pilih dahulu mana satu reka bentuk sistem aquaponik yang sesuai dengan situasi kamu. Seterusnya, kita akan lihat pula proses kedua iaitu menghasilkan lakaran reka bentuk sistem aquaponik. Murid-murid perlu ingat bahawa dalam lakaran perlu menunjukkan komponen-komponen yang menjadi asas kepada pembinaan sistem tersebut. Di sini cikgu sertakan beberapa contoh lakaran reka bentuk sistem aquaponik. Untuk menghasilkan lakaran ni, seperti biasa, kamu perlu lakar menggunakan pensel tanpa gunakan pembaris seperti kamu dah belajar dalam teknik lakaran sebelum ni. Okey, labelkan dekat situ ada tangki, kemudian ada pump seperti yang tertera di dalam slide ini. Kamu boleh menggunakan kreativiti kamu untuk menghasilkan reka bentuk kamu tersendiri. Okey, sebagai contoh, kamu boleh ubah kedudukan tanaman, tangki ikan selama mana projek ataupun reka bentuk itu akan berfungsi dengan baik. Jangan lupa, pastikan kamu labelkan komponen-komponen yang ada di bahagian reka bentuk kamu. Kamu juga boleh mewarna dan gunakan teknik warna ataupun rendering yang telah kamu belajar sebelum ini. Seterusnya, poin yang ketiga. Setelah murid mempelajari reka bentuk sistem aquaponik yang sedia ada, murid dikehendaki untuk membuat lakaran reka bentuk baru mengikut kreativiti masing-masing berdasarkan komponen utama yang digunakan dalam sistem. Okey, lakaran ini perlulah dihasilkan dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang terbaik yang dilengkapi dengan maklumat seperti komponen utama, prinsip dan elemen reka bentuk yang ada pada lakaran tersebut. Lakaran juga perlulah menggambarkan bentuk dan saiz sebenar reka bentuk yang akan dibina dan juga mestilah berwarna. Di sini terdapat bahan dan alatan yang perlu ada dalam lakaran. Maksudnya di sini, kalau kamu lakarkan, mestilah melabelkan komponen-komponen ini dalam lakaran kamu. Okey, yang pertama adalah aquarium. Yang kedua, pam udara. Yang ketiga, span. Kalau kita guna span. Kalau guna
medium tanaman yang lain boleh ditukarkan. Yang keempat, batu kerikil. Yang kelima, pam udara. Dan akhir sekali, bekas tanaman. Okey, berdasarkan 3 poin yang telah kita belajar tadi, jom kita rancang pula reka bentuk sistem aquaponik untuk projek kita pula. Tetapi projek kita ni bersesuaianlah dengan situasi PDPR kita sekarang. Untuk projek aquaponik PDPR kita, di sini saya senaraikan 3 bahan yang mudah untuk murid-murid dapat di rumah. Okey, yang pertama adalah botol plastik. Okey, botol ni boleh guna saiz besar atau kecil ataupun boleh juga guna botol minyak. Kemudian cawan plastik yang mungkin kita perlukan 1 atau 2 biji dan kita akan tebuk beberapa lubang kecil di dasar cawan supaya air boleh menyerap masuk naik ke dalam cawan lah. Okey, dan ketiga adalah span. Span ni kita akan gunakan untuk semai anak benih dulu untuk kita letakkan di dalam kita punya projek aquaponik ini. Di sini terdapat beberapa idea untuk menghasilkan reka bentuk sistem aquaponik berdasarkan bahan kita yang terhad tadi. Okey, dekat sini cikgu pilih aquaponik secara takungan memandangkan bahan dan alatan kita adalah terhad. Jadi untuk aquaponik secara takungan ni hanya diperlukan bekas untuk ikan dan juga bekas untuk tanaman. Okey, ikan peliharaan akan berada di dalam bekas dan tanaman pula akan berada di permukaan air dengan akar yang terendam. Sistem ini lebih mudah dan kurang penggunaan alatan bahan selain menjimatkan kos. Untuk menghasilkan reka bentuk sistem aquaponik secara takungan ini, kamu boleh menggunakan kreativiti kamu untuk membuat kaedah penanamannya. Contohnya kamu nak letak pasu di atas botol ataupun kamu nak tebuk di sisi tepi botol dan sebagainya. Boleh ikut kreativiti kamu untuk menghasilkan reka bentuk ini. Okey, cikgu pilih satu idea untuk menghasilkan reka bentuk sistem aquaponik secara takungan dan cikgu pindahkan dalam bentuk lakaran. So, cikgu lakarkan bentuk ataupun idea yang cikgu nak hasilkan projek aquaponik ini. Okey, dekat lakaran ni kamu boleh lihat ada beberapa perkara yang cikgu labelkan. Dalam lakaran reka bentuk sistem aquaponik kamu perlu labelkan komponen utama. Okay, sebagai contoh dekat sini, kita gunakan akuarium ikan yang diperbuat daripada botol plastik. Kemudian kita gunakan cawan plastik dan juga span yang digunakan sebagai pengganti media tanaman. Okay, tak lupa juga kamu perlu labelkan juga elemen dan prinsip yang terdapat dalam lakaran ini. Selepas siap membuat lakaran reka bentuk, kita perlu pula menganalisis lakaran tersebut. Lakaran reka bentuk sistem aquaponik perlu dianalisis dari segi elemen dan prinsip reka bentuk bagi menjamin keberkesanan dan fungsi produk yang dihasilkan. Analisis elemen terhadap lakaran sangat penting. Analisis ini perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Okey, ada beberapa elemen yang perlu kamu lihat. Yang pertama, garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang dan juga nilai. Setelah kita siap membuat lakaran, kita perlu semak pula ada tak elemen reka bentuk terdapat dalam lakaran kita tadi. Okey, yang pertama, elemen garisan. Okey, elemen garisan kita ada garisan contohnya panjang dan pendek, melengkung dan sebagainya. Okey, bentuk kita ada bentuk yang mempunyai lebih dari satu permukaan. Okey ya, botol kita tadi dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian rupa, ya ada pelbagai jenis rupa dalam reka bentuk lakaran kita tadi dan juga tekstur. Contohnya dalam lakaran ada tekstur licin. Okey, itu sebagai contohlah. Elemen seterusnya ialah saiz, warna, ruang dan juga nilai.
Untuk elemen saiz, kita boleh labelkan ukuran botol untuk menonjolkan saiz pada botol tersebut. Okey, untuk ruang pula, apabila kita lakar dalam bentuk 3 dimensi, jadi akan kelihatanlah ruang di dalam botol dan itu adalah elemen ruang yang terdapat pada lakaran. Begitu juga untuk warna dan nilai. Apabila kita warna pada lakaran kita, akan kelihatanlah kesan cahaya pada objek tersebut dan juga memberi impak sama ada terang ataupun gelap pada lakaran kita. Seterusnya, prinsip reka bentuk. Prinsip reka bentuk amat membantu untuk menjadikan sesebuah lakaran idea menjadi lebih menarik dan juga menyenangkan apabila dilihat. Okey, semak lakaran kita. Adakah prinsip keseimbangan terdapat dalam lakaran? Okey, lakaran adalah seimbang dari segi saiz, bentuk dan juga stabil. Yang kedua adalah pengulangan yang membawa maksud penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari segi saiz dan juga bentuk. Yang ketiga adalah kontras, iaitu perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Contoh lakaran tadi kita ada menggunakan kontras dari segi warna. Yang keempat adalah kepelbagaian, iaitu aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza. Dalam lakaran tadi terdapat kepelbagaian dari segi elemen, rupa, kemudian elemen warna dan sebagainya. Yang kelima adalah kesatuan, iaitu semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej, tema atau idea yang sempurna. Okey, terdapat kesatuan pada batu-batu kerikil yang dihasilkan pada lakaran yang menunjukkan prinsip kesatuan. Yang keenam adalah keringkasan, iaitu idea kompleks yang diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas. Okey, lakaran kita telah memaparkan satu lakaran yang ringkas dan mudah untuk difahami oleh semua. Yang ketujuh adalah harmoni, iaitu melihat sesuatu yang dapat memberikan ketenangan dan juga kedamaian. Kita telah mainkan warna-warna yang tenang dan damai yang menyebabkan memaparkan prinsip harmoni dalam lakaran kita. Yang ke-8 ialah pergerakan, iaitu cadangan tindakan atau arah berdasarkan sudut pandangan mata pada hasil reka bentuk. Untuk lakaran kita boleh buat dalam bentuk anak panah untuk menonjolkan arah pergerakan kitaran dalam sistem aquaponik. Yang ke-9 ialah penekanan, iaitu tindakan yang diletakkan di kawasan tunggal sesuatu kerja atau menyatukan tema visual. Dalam lakaran tadi dibuat penekanan pada lukisan ataupun lakaran tumbuhan dan juga ikan untuk menyatukan tema kita, iaitu tema aquaponik. Dan yang akhir sekali ialah pembahagian. Pembahagian membawa maksud hubung kait antara dua elemen berdasarkan kadar banding yang betul dalam ukuran seperti saiz, nombor, jumlah ataupun tahap. Dalam lakaran kita ada buat pembahagian dari segi saiz, iaitu botol, kemudian ada cup pula di bahagian atas. Kita bahagi kepada dua bahagian di situ. Itu adalah contoh pembahagian dalam prinsip reka bentuk. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. So, kali ini anak-anak murid diminta untuk membuat satu tugasan, iaitu hasilkan sebuah reka bentuk sistem aquaponik berdasarkan isi pelajaran kita pada hari ini. Okey, selepas siap hasilkan lakaran ini, jangan lupa hantarkan lakaran ini kepada guru RBT kamu. Sekian sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah dan juga terima kasih kerana turut serta dalam kelas PDPR kita. Jangan lupa siapkan lakaran kamu tahu. Kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Bye!